Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Jurulatih yang dikaitkan dengan kes gangguan seksual membabitkan peranan negara direhatkan sehingga siasatan itu salah laku selesai. Perkara itu dimaklumkan Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Sebaik laporan diterima, Pegawai Perlindungan Majlis Sukan Negara MSN telah mengadakan perjumpaan bersama atlet terbabit untuk melindungi hak mereka menerusi kod sukan selamat. Ana menegaskan tindakan sewajarnya diambil terhadap jurulatih berkenaan jika terbukti bersalah menerusi siasatan pihak polis yang masih berjalan. Itu sebab kita terus merehatkan dulu jurulatih untuk pastikan siasatan berjalan. Tetapi kalau surat layang ini betul, MSN kita akan ambil tindakan terus. Okey, itu sebab kita rehatkan dulu. Tetapi kalau pelaporan semua ini terus berjalan seperti sedia ada dan kalau surat layang itu tidak betul, okey, I can foresee tindakan undang-undang akan datang. Ada sebahagian atlet renang yang mahukan khidmat jurulatih itu untuk terus mengemudi pasukan dalam persiapan ke Sukan Paralimpik Paris. Namun MSN akan meneliti permintaan berkenaan berikutan ia melibatkan keselamatan atlet. Ana turut mengesahkan tiada jurulatih baru dimasukkan dalam Majlis Paralimpik Malaysia bagi menggantikan jurulatih berkenaan. Jawatankuasa Road to Go RTG 11 suara menyingkirkan dua atlet terjun wanita negara Dato' Pandelina Rinong dan Nur Dabita Sabri dari program berkenaan. Keputusan dibuat selepas kedua-dua atlet berkenaan gagal melarikan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024. Mereka mempamerkan prestasi tidak memuaskan pada kejuaraan akuatik dunia di Qatar yang menjadi acara kelayakan terakhir awal bulan ini. Jawatan kuasa telah memutuskan untuk mengeluarkan penerjun wanita negara Dato' Pandelina Rinong dan juga Nur Dabita Sabri dan dengan kriteria yang sedia ada di dalam program Road to Goal. Dengan itu terpaksa keputusan diambil oleh jawatan kuasa untuk mengeluarkan kedua-dua atlet ini. Dato' Stuart berkata demikian selepas mesyuarat kuasa RTG di MSN. Hanya penerjun lelaki Bertrand Rodick yang menjadi wakil tunggal negara dalam sukan itu layak ke Paris disenaraikan dalam RTG. Jago berpasukan negara Muhammad Syafidaun Syahrun dinobat sebagai olahragawan Johor. Kejadian itu diumum pada Anugerah Sukan Johor ke-30 malam tadi. Bagi olahragawati negeri dirangkul atlet menembak Nurul Syasha Nadia Arifin. Anugerah disampaikan Esko Negeri Muhammad Khairi Mat Shah dalam majlis yang diadakan di Pusat Konvensyen Persada Johor. Muhammad Syafidaun dipilih susulan pencapaian ranking ke-12 bagi acara kirin dan sprint pada Sukan Olimpik Tokyo 2021 selain meraih piala gangsa dalam Sukan Commonwealth di Birmingham 2022. Pemilihan Nurul Syasha Nadia pula atas kemenangan merangkul emas Sukan SEA 2022 dan menyumbang 4 emas Tamasya Sukma ke-20 di Kuala Lumpur. Masing-masing membawa pulang wang tunai RM7,000 berserta trofi. Secara keseluruhan, 14 anugerah diberikan kepada atlet dan penggerak sukan. Sementara itu, Syafidaun Syahrun bakal beraksi di Piala Negara-Negara Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI 2024 Nation Cup di Hong Kong bermula 15 Mac ini. Menurutnya, ia merupakan kejohanan terakhir yang disertai sebelum berlepas ke Australia untuk mengikuti kem latihan bagi menghadapi Olimpik Paris 2024. Beliau akan ke Mallorca, Sepanyol bagi mengikuti kem latihan fasa terakhir sebulan sebelum sukan berprestij dunia itu bermula. Cuma dekat acara kirin tu same thing happen masa saya berlaku dekat Asian Games hari tu yang pelumba Kazakhstan bagi gap and then pelumba China terlepas, so membuatkan saya tak dapat qualify ke final. And itulah dalam race tu memang saya pun tak expect yang pelumba Kazakhstan tu buat benda sama again dekat Asia Championship yang membuatkan saya dengan Japan yang kat belakang ni terlepas peluang untuk pergi ke final kan. So jadi itu je lah, cuma kecewa tak dapat pergi ke final.
Syafiq Daus mengesahkan slot ke Paris selepas meraih gangsa acara pecut kejohanan berbasikal trek Asia 2024. Beralih ke Liga Malaysia, pengendali skuad Terengganu FC TFC Tomislav Steinbregner menafikan desas-desus bakal mendapat khidmat pemain Croatia Igor Ponstoški bagi memperkuatkan jentera tengah. Begitupun Steinbregner mengesahkan skuad penyu akan menerima kehadiran 2 import yang dijangka tiba pada Mac ini. Namun beliau enggan mendahkan kedua-dua nama pemain baru itu. Menurutnya, Ponstoški merupakan pilihan utama untuk mengemudi bahagian tengah, namun hasrat mendapat khidmat pemain itu tidak dapat direalisasikan atas sebab tertentu. Terdahulu, TFC umum 2 import baru iaitu Ismail Akinade dari Nigeria dan Matthew Steenwoorden dari Belanda. 3 import dikekalkan dari musim 2022, Ivan Mamon, Akzim Brekzovic dan pemain tengah Nurilo Tukstasinov. Pelumba JDT Racing Team Hafiz Syarin Abdullah kini semakin serasi dengan jentera baharunya bagi mengharungi kejuaraan motosikal Asia ARRC musim 2024. Pada sesi latihan di Liga Antarabangsa Sepang, pelumba berusia 29 tahun itu telah mempamerkan aksi cemerlang dengan jentera berasaskan Ducati Panigale V4R. JDT Racing Team bersama Hafiz Syarin bakal memberi saingan pertama dalam ARRC 2024 dalam kelas ASB 1000 di Buriram, Thailand Mac ini. Hafiz yang buat kali pertamanya menggunakan model terkini jentera buatan Itali itu optimis mampu memberikan saingan terbaik dan menyaksikan untuk muncul juara keseluruhan musim ini. Kejuaraan ARRC 2024 melibatkan 6 pusingan 12 perlumbaan dengan penglibatan negara iaitu Jepun, China, Thailand, Indonesia dan Malaysia. Sekian Stadium RTM dan berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nazif Ahmed Syukri, salam Malaysia Madani dan salam sukan untuk semua.